semua dan Haji Mama Syite. Saya mewakili kumpulan Mutiara yang terdiri daripada 3 ahli, iaitu saya sendiri Santia, Monisha dan juga Christina akan membawa kelas ini pergi ke Jepun. Hari ini, jom kita pergi. Tak boleh jadi ni. Baras makin berkuasa di rantau Asia sekarang. Takkan aku nak kalah. Tengah kuasa aku pun tak kalah hebat daripada mereka. Hey! Hey! Watashi, Manchuria, China, Banzai! Hey! Hai, bos! Watashi, Meiji Tano go Manchuria, China, biji besi, tanah. Hai. Arigato. Esok kita bergerak shift. Hai. Hiya, watashi, gerak tanah atau tidak, saya tembak. Hahaha. Hek. Watashi, inakate. Shi. Cina, watashi, gelang, tanashi. Salam sejahtera, saya Christina Berdindang, nombor metrik 277073. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut apa itu imperialisme di Jepun, saya ingin menjelaskan apa itu imperialisme. Imperialisme ini merupakan dasar sesebuah negara untuk meluaskan empayar ataupun meluaskan kuasa dengan menjajah negara lain demi kepentingan mereka. Negara Jepun telah menjalankan imperialisme semenjak zaman Meiji lagi. Malah, Meiji ini merupakan pengasas utama gerakan imperialisme di Jepun. Gerakan imperialisme di Jepun ini terbahagi kepada 4 fasa. Fasa pertama adalah sewaktu zaman Meiji sendiri dan juga fasa kedua adalah secara tidak langsung. Fasa ketiga adalah imperialisme secara langsung, iaitu yang bermula pada tahun 1930. Dan juga fasa keempat adalah semasa slogan kesemakmuran Asia yang disebarkan ke Asia Tenggara. Fasa pertama bagi gerakan imperialisme di Jepun adalah semasa zaman Maharaja Meiji. Pada zaman Maharaja Meiji, Maharaja Meiji telah menyadari bahawa keagungan sesebuah negara adalah terletak kepada kekuatan ekonomi dan juga sistem pertahanan negara tersebut. Meiji dan juga beberapa menteri di Jepun pada ketika itu telah menggubal sebuah dasar modernisasi yang melibatkan pemodenan dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Antara contoh dasar yang telah digubal oleh Maharaja Meiji pada ketika itu disebut sebagai Fokoku Kyohei, yang bermaksud kuatkan tentera, kuatkan ekonomi. Dasar ini menekan masyarakat Jepun agar bersatu padu untuk meningkatkan keselamatan negara, di samping memperkukuhkan ekonomi agar menjadikan negara mereka dipandang tinggi oleh negara luar. Selain itu juga, pertambahan penduduk yang pesat di Jepun pada ketika itu telah menyebabkan pemerintah Meiji melaksanakan dasar imperialisme terhadap beberapa buah negara yang berdekatan seperti China, Korea dan juga Taiwan untuk melakukan penghijrahan beramai-ramai
bagi mendapatkan bahan mentah dan juga pasaran baharu bagi meningkatkan ekonomi di negara mereka. Pada zaman Meiji ini juga berlakunya peperangan antara Jepun dan juga China dan juga negara Rusia. Jepun telah memenangi beberapa peperangan sekaligus mendorong mereka untuk meluaskan imperialisme sehingga mereka berjaya menguasai kawasan di China seperti Volcano Island dan juga Formosa. Pada fasa ini juga Jepun telah berjaya menguasai Korea setelah berjaya mengalahkan China pada perang China-Jepun. Dan selepas mengalahkan negara Korea dan juga negara Jepun, termeterailah perjanjian Portsmouth yang membuatkan Jepun turut menguasai negara Rusia. Fasa kedua pula dikenali sebagai fasa secara tidak langsung. Pada fasa ini, Jepun mulai bimbang dengan gerakan imperialisme yang dilakukan oleh Barat ke Asia Tenggara pada ketika itu, yang menyebabkan mereka tercabar untuk bergiat lebih aktif dalam meningkatkan imperialisme mereka. Perluasan kuasa mereka pada ketika ini adalah bermula apabila perjanjian Shimonoseki yang telah termeterai antara Jepun dan juga China. Jepun telah menguasai daerah Fujian untuk bersaing dengan perluasan kuasa dengan Barat. Okey, seterusnya Jepun turut menguasai Peking dan juga Shanghai dengan alasan untuk menyekat penguasaan daripada Barat. Dan pada fasa 2 ini juga Jepun telah menguasai Korea sepenuhnya bagi mengelakkan negara Korea jatuh ke tangan Barat, di mana kalau Korea jatuh ke tangan Barat, hal ini boleh mengancam kedaulatan Jepun. Di samping itu juga mereka menjadikan Korea ini sebagai sumber ekonomi bagi menampung kos pemodenan yang dilakukan oleh Meiji di Jepun. Selain itu juga, Jepun menjadi lebih giat untuk melakukan perluasan kuasa kerana kerugian yang mereka alami semasa perang Jepun dan juga Rusia. Walaupun mereka menang pada perang ini, namun modal yang dikeluarkan oleh mereka sangat besar sehingga menyebabkan ekonomi di Jepun pada ketika itu agak merudum. Pada fasa 2 ini dapat dilihat Jepun bukan sahaja ingin mempergiatkan imperialisme mereka di Asia Tenggara, namun mereka mula ingin mendapatkan pengiktirafan daripada negara luar seperti negara Barat berkenaan kuasa mereka di Asia Tenggara. Mereka ini ingin dikenali sebagai kuasa yang setaraf dengan kuasa-kuasa yang melakukan penjajahan seperti kuasa Eropah. Semasa Perang Dunia I, Jepun mengambil kesempatan daripada konflik global untuk meluaskan pegangan wilayahnya dan meningkatkan pengaruhnya di rantau Asia Pasifik. Pada tahun 1914, Jepun menyertai kuasa bersekutu dan merampas wilayah yang dikuasai Jerman di Pasifik, termasuk Kepulauan Mariana, Marshall dan Caroline. Pengambil alihan ini membolehkan Jepun menubuhkan pangkalan tentera laut dan meluaskan jangkauannya di Pasifik. Sebagai tambahan kepada keuntungan wilayah, Jepun menyampaikan tuntutan 21 kepada China pada tahun 1915. Tuntutan ini bertujuan untuk meningkatkan kawalan Jepun ke atas China dan menjamin penguasaan ekonomi dan politik. Walaupun beberapa tuntutan diterima, yang lain mendapat tentangan dari kedua-dua negara, China dan masyarakat antarabangsa, yang membawa kepada ketegangan diplomatik. Semasa tempoh antara perang, Jepun menghadapi cabaran ekonomi termasuk kemelesetan besar yang mempunyai kesan yang besar atas pengeluaran perindustrian dan perdagangan. Untuk menangani cabaran ini, kerajaan Jepun mengamalkan dasar sara diri ekonomi dan pemulihan sumber. Dasar ini menyemarakan cita-cita perluasan Jepun di Asia, khususnya di China.
Pada tahun 1931, Jepun menyerang Manchuria dan memetik peristiwa Mukden sebagai alasan. Ini menandakan permulaan kempen ketenteraan yang lebih besar di China, di mana Jepun bertujuan untuk menubuhkan sebuah negara boneka bernama Manchukuo. Perang China-Jepun kedua meletus pada tahun 1931 dan meningkatkan lagi pencerobohan Jepun di China. Peningkatan dasar perluasan Jepun memuncak dengan perlibatannya dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1941, Jepun melancarkan serangan mengejut ke atas pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii, menarik Amerika Syarikat ke dalam peperangan. Tentera Jepun dengan cepat merampas wilayah di seluruh Asia Tenggara termasuk Filipina, Malaya, Singapura, Burma dan Hindia Belanda. Penaklukan ini bertujuan untuk mendapatkan sumber, terutamanya minyak dan getah untuk mengekalkan usaha perang Jepun dan menyokong perindustriannya. Cita-cita Empire Jepun juga meluas ke Kepulauan Pasifik di mana ia berusaha untuk menubuhkan pangkalan strategik. Tentera Jepun menduduki pulau-pulau seperti Guam, Pulau Wake dan Kepulauan Solomon seterusnya meluaskan jangkauan mereka di Pasifik. Walau bagaimanapun, semasa perang berlangsung, Jepun menghadapi kemunduran ketenteraan yang ketara. Titik perubahan berlaku pada tahun 1942 di pertempuran Midway di mana tentera laut Jepun mengalami kekalahan besar. Air pasang terus bertukar menentang Jepun apabila tentera bersekutu melancarkan serangan yang berjaya seperti kempen lompat pulau di Pasifik. Akhirnya, kekalahan Jepun telah dimeterai dengan penggunaan bom atom di bandar Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Syarikat pada Ogos 1945. Ini ditambah pula dengan kemasukan Kesatuan Soviet ke dalam perang menentang Jepun menyebabkan Jepun menyerah kalah September 1945. Berikutan penyerahan Jepun, negara ini diduduki oleh tentera bersekutu, terutamanya diketuai oleh Amerika Syarikat. Jepun mengalami tempoh demilitarisasi dan pendemokrasian di bawah bimbingan kuasa penjajah. Tahun-tahun selepas perang menyaksikan Jepun membina semula ekonominya dan mengubah sistem politik dan mewujudkan dirinya sebagai sebuah negara yang aman dan makmur dari segi ekonomi. Kesan perang terhadap cita-cita Empire Jepun membawa kepada perubahan asas dalam dasar ruat dengan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Go atatsu watashi no namae wa Monisha Nadeli Motorik Tsuku Bongotuki ni nanatsu guni. Sedikit perkenalan daripada saya dalam bahasa Jepun yang bererti salam sejahtera. Nama saya Monisha Nadeli dengan nama matriks 277752. Baiklah, sekarang saya akan bawakan kepada anda semua berkenaan dengan implikasi ataupun kesan daripada penjajahan yakni imperialisme ini di Jepun berdasarkan tahap-tahap yang telah dihuraikan dan dijelaskan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, iaitu Christina dan juga Santia. Dan implikasi daripada imperialisme di Jepun ini telah memberikan kesan yang sangat besar dan banyak. Namun kumpulan kami hanya memfokuskan kepada 3 aspek utama sahaja, iaitu dari segi politik, ekonomi serta budaya dan juga identiti. Jadi jom kita dengar dan fahami bagaimana kesan ini boleh berlaku. Baiklah, kesan yang pertama adalah daripada aspek politik. Pada aspek ini, kumpulan kami berpendapat bahawa imperialisme ini membawa perubahan yang positif terhadap negara yang dijajah. Sepanjang pemerintahan Jepun dari tahun 1942 sehingga 1945, Jepun telah melakukan banyak perubahan terhadap sistem politik dan juga pentadbiran negara-negara yang dijajah seperti Manchuria, Korea, Taiwan dan juga negara Asia yang lain. Salah satu kesan positif dalam aspek politik ini dapat kita lihat apabila Jepun membuat pengenalan ke arah pentadbiran kerajaan sendiri. Contohnya pentadbiran yang berlaku di Myanmar semasa pendudukan Jepun. Pihak Jepun ni telah berjaya membuat ataupun menyatukan hampir ke semua wilayah Myanmar dan meletakkannya di bawah satu pentadbiran pusat. Jadi daripada itu, kawasan pinggir pun tidak lagi tersisih dan daripada arus pemodenan dan juga pembangunan perkembangan politik seperti yang berlaku di Yangon dan juga Mandalay. Japanese is the biggest lender in Myanmar, so of course right now they have a close relationship with the government. Second one, they want to use Southeast Asia. Jadi,
Kesan positif ini sekaligus mendedahkan kepada mereka terhadap konsep-konsep seperti kesamarataan, nasionalisme yang diperkenalkan oleh ideologi Marx yang boleh menggugat kedudukan golongan pemimpin tradisional ketika itu. Walau bagaimanapun, dari sisi negatif, imperialisme ini yang dilakukan oleh negara Jepun ini juga telah mendorong kepada terhakisnya kedaulatan sesebuah negara itu. Maksudnya dekat sini, imperialisme ini juga memberikan kesan yang negatif terhadap politik negara ketika itu ataupun negara yang dijajah oleh negara Jepun pada ketika itu. Ini kerana Jepun memaksa ataupun banyak menindas rakyat untuk tunduk kepada Jepun, malah menyerahkan kedaulatan mereka kepada Jepun. Misalnya, contohnya sistem pendidikan diubah untuk menghilangkan identiti nasional. Ini berlaku di negara Korea di mana Jepun meminta mereka untuk mengubah sistem pendidikan untuk ditukarkan kepada bahasa Jepun semuanya, dan orang Korea yang menentang pun akan dianiaya dan juga hak-hak mereka pun tidak diambil kisah. Seterusnya, aspek ekonomi, Jepun banyak mengambil alih serta mengeksploitasi hasil bumi daripada wilayah-wilayah yang mereka jajah. Jepun ni secara agresif mengendalikan industri, pertanian serta kilang-kilang yang ada sebagai sumber bahan mentah dan pasaran untuk produk-produk Jepun. Seperti yang boleh kita lihat pada suratan video tadi, Jepun ni sememangnya mempunyai sifat yang sangat kasar dan rakyat pun tidak berpeluang untuk melawan kembali kekejaman Jepun ini. Jadi kesan yang timbul iaitu yang dihadapi oleh rakyat yang dijajah termasuklah penindasan ekonomi, ketidakadilan pembahagian kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Sebagai contoh, di Manchuria, Jepun memanfaatkan sumber hasil bumi seperti batu bara dan juga biji besi untuk kepentingan industri mereka sendiri. Perkara ini malah mengakibatkan kelaparan dalam kalangan penduduk kerana kejamnya kuasa imperialisme Jepun ini hanya untuk kepentingan dan kemajuan negara sendiri tanpa memikirkan rakyat yang dijajah kelaparan kerana tidak mempunyai apa-apa hasil daripada titik peluh mereka sendiri. Malah Jepun yang senang wenang mengambil hasil tersebut, mereka yang bermati-matian untuk mengusahakan hasil tersebut tidak mendapat apa-apa daripada titik peluh mereka. Akhir sekali, kumpulan kami akan membawakan kepada anda semua kesan yang terakhir daripada imperialisme Jepun ini, iaitu daripada aspek budaya dan juga identiti. Jepun ni, dia berusaha membawa budaya mereka ke wilayah-wilayah yang mereka jajahi ataupun kuasai. Mereka membawakan budaya mereka termasuklah bahasa, cara hidup mereka. Kalau ikutkan semualah apa yang mereka buat atau apa yang mereka praktikkan di negara Jepun, mesti diikut oleh semua negara yang dia jajah. Maksudnya dekat sini juga, Jepun ingin menguasai segala-galanya dan Jepun ingin semua rakyat yang ditaluki, yang dijajahinya tunduk kepada Jepun tersebut. Sebagai contoh, selama pendudukan Jepun di negara Taiwan, bahasa Jepun diperkenalkan secara paksa di sekolah-sekolah dan nama-nama tempat, dan malah keluarga Taiwan diubah menjadi bahasa Jepun. Hal ini mengundang kepada ketegangan ataupun membawa konflik budaya antara masyarakat Taiwan dengan Jepun serta mengancam identiti budaya Taiwan yang lama digunakan dari zaman nenek moyang mereka. Tambahan pula, pendudukan Jepun ke wilayah yang dijajahi sering menggunakan kekerasan, penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi rakyat tidak mempunyai peluang untuk bersuara dan tidak mempunyai peluang untuk terus mengamalkan tradisi ataupun budaya ataupun identiti daripada turun-temurun keturunan mereka. Perkara ini menambahkan lagi kemarahan penduduk setempat dan akhirnya mengundang kepada perlawanan dan pemberontakan yang berhujungkan pertumpahan darah. Justru penduduk turut mengalami konflik identiti dan juga budaya akibat daripada perubahan yang drastik yang dilakukan oleh Jepun. Jadi sekian itu sahaja daripada ulasan mengenai implikasi imperialisme Jepun. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.
Secara kesimpulannya, imperialisme di Jepun berlaku dalam beberapa fasa transformatif, meninggalkan kesan yang berkekalan terhadap sejarah negara. Fasa awal menyaksikan usaha pemodenan dalaman yang membawa kepada pemulihan Meiji dan penggunaan institusi dan teknologi barat. Pada fasa kedua, Jepun meluaskan wilayahnya melalui pengilahan Korea dan Taiwan, mewujudkan pemerintahan kolonial. Fasa 3 menyaksikan pendekatan yang agresif apabila Jepun menyerang Manchuria dan memulakan Perang China-Jepun kedua. Dasar ekspansionis ini memuncak dalam penglibatan Jepun dalam Perang Dunia Kedua, mengakibatkan akibat yang dahsyat termasuk pengeboman atom dan pendudukan. Walau bagaimanapun, kekalahan Jepun dalam perang menandakan titik perubahan. Negara ini mengalami pembaharuan yang ketara menerima pasifisme, pendemokrasian dan kerjasama antara bangsa. Jepun muncul sebagai kuasa ekonomi utama, menyokong multilateralisme dan mengutamakan hubungan aman. Hari ini, sambil mengiktiraf masa lalu empayanya, Jepun memberi tumpuan kepada penglibatan yang membina dan komuniti global, menekankan pertukaran ekonomi dan budaya berbanding dengan pengembangan wilayah. Transformasi ini menggariskan potensi untuk perdamaian dan mengejar keamanan dalam dunia pasca imperial.